Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la adwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali tak lain tak bukan kita bersyukur pada Allah dengan limpah kurniaan Allah, sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Maka Allah Taala menghidupkan kita sekurang-kurangnya sampai saat dan detik ini, dan terlebih lagi Allah menghidupkan kita. Allah menghidupkan kita dalam bulan yang cukup kita kenali, bulan Ramadan yang penuh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala cipta Ramadan ini tidak lain dan tidak bukan bagi Ramadan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan untuk mengampunkan dosa kita dan memaafkan salah silap kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi peluang kita masuk syurga Allah. Tapi pada masa yang sama, di saat pintu syurga Allah terbuka seluruhnya, maka ada manusia yang degil dengan Allah Subhanahu wa taala yang masih tak nak masuk syurga. Maka rahmat, keampunan daripada Allah turun mencurah-curah pada bulan Ramadan. Umpama air hujan yang turun dengan lebat. Seorang yang sangat dahaga, yang memerlukan air, bila mana air hujan turun dengan lebat, tapi kadang-kadang sayang, hujan dah turun lebat, tapi kita tak ada air hujan tersebut, tak ada baldi nak tadah air hujan tersebut, maka turunlah banyak mana hujan sekalipun, maka air hujan yang banyak tersebut tidak memberi manfaat pun kepada kita. Kenapa? Kita tak tadah air tersebut. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala mengampunkan dosa kita. Maha pengampunnya Allah, maha besarnya rahmat Allah, pengampunan Allah. Betul, manusia yang derhaka dengan Allah, manusia yang lama Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menjanjikan azab yang pedih. Allah Taala janjikan neraka yang sangat dahsyat. Tetapi bila mana seorang hamba minta ampun kepada Allah, hamba tu minta maaf kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ada kuasa veto nak ampun semua kesalahan kita. Maka minta dengan Allah. Wa qala rabbukum ad'uni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, minta pada aku, astajib lakum, maka aku akan memberi jawapan, akan aku perkenankan permintaan kita semua. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka minta dengan Allah, tapi kadang-kadang kita melepaskan peluang. Kita melepaskan peluang antara waktu-waktu bermustajab minta doa kepada Allah, antaranya waktu bulan Ramadan. Maka kita beritahu tadi, maka rahmat Allah, sayang Allah, di banyak keadaan dia mengatasi kemurkaan Allah Taala sendiri. Rahmat sayang Allah Taala pada hamba, dia mengatasi kemurkaan Allah. Jadi jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh nak buat baik. Jangan tangguh-tangguh nak minta ampun kepada Allah. Jangan tangguh-tangguh kita nak mohon daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita lihat Ramadan berlalu dengan begitu cepat. Hari ke-13, tak silap saya 13. Hari 13 berlalu dengan sekejap saja. Maka bakinya lebih kurang tinggal 17 hari. Dan kita cuba cek balik macam mana. Cek balik macam mana Ramadan kita. Apakah Ramadan kita sama level dengan anak kita? Ramadan kita sama level dengan anak kita, ataupun sama level waktu kita darjah 1, darjah 2, tingkatan 1. Kita cek balik umur kita, biar amalan ni dipersesuaian dengan umur kita. Makin lama makan nikmat Allah, sepatutnya makin reti berterima kasih kepada Allah. Makin banyak dapat nikmat daripada Allah, sayang Allah pada kita. Dah berapa puluh tahun Allah bagi Ramadan, sepatutnya membuatkan kita makin dekat dengan Allah. Tapi kadang-kadang sayang, hidup kita sama saja.
Kadang-kadang dah 40 tahun berhadapan dengan Ramadan, tapi kualiti sama saja. Kualiti sama saja. Sangat ugi manusia. Sangat ugi manusia. Kalaulah agaknya kita tahu, kalau agaknya kita tahu Ramadan ni, kita nak tiap-tiap hari Ramadan, kita nak puasa tiap hari. Kalau kita tahu betapa besarnya ganjarannya Allah Subhanahu wa taala bagi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita berbalik. Kisah Ramadan kita dah tahu dah, kita puasa, niat puasa pun kita hafal, sahur pun membatalkan puasa pun kita hafal, semua kita dah cukup maklum. Tapi apa yang menjadi masalah? Kualiti kita. Kualiti kita adakah sampai kepada KPI takwa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang berpuasa? Orang berpuasa, maka dia punya KPI dia takwa. La'allakum tattaqun. Ini semua kita cukup maklum, kita cukup arif, kita cukup tahu. Cuma kita bimbang setakat kita tahu saja, tapi tidak meningkat lagi. Tak meningkat lagi puasa kita. Semayang subuh pukul 6.40, pukul 6.50, ya. Kadang-kadang sama je, tidak meningkat kualiti kita. Kita tak tahu, mungkin ni puasa yang terakhir kepada kita. Kita tak tahu, ini mungkin puasa Ramadan yang terakhir kepada kita. Kalaulah ini Ramadan terakhir kepada kita, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tiket atas rahmat Allah untuk menempatkan diri kita dalam syurga Allah. Diri kita dalam syurga Allah sebab apa? Sebab kita dah pasti, sebab kita sudah pasti tak tahan menanggung azab neraka Allah. Sebab tu ni tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka nak buat kuih pun buatlah, nak makan apa pun, nak masak apa pun masaklah. Kita pandai masak. Maka jangan lupa, satu benda yang lebih penting yang Ramadan bawa kepada kita, itu menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan kita tak jadi masalah sangat. Tak jadi masalah sangat, kita akan bangun pukul 5 pagi bangun, pukul 4 pagi bangun, ya. Tapi bagaimana kita nak bawa di luar Ramadan sana nanti? Ini jadi masalah. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka bila kita melihat diri kita, cuba hitung diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung diri kita malam-malam sebelum tidur, hitung diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah. Apakah kualiti puasa kita sama puasa ketika anak-anak, seperti mana kita kecil-kecil dulu puasa? Apakah puasa kita ni sama standard ni? Tak meningkat pun, tak mendekatkan jarak kita dengan Allah. 30 tahun puasa tuan-tuan, 40 tahun puasa, tapi kadang-kadang jarak dengan Allah makin lama makin jauh. Jarak dengan Allah tak hampir pun jarak dengan Allah. Maka ada satu tak kena dengan puasa kita. Mungkin puasa kita sekadar sah. Puasa sekadar sah. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat sekalian, muslimin muslimat, sah puasa senang, Dok makan, dok minum daripada subuh sampai maghrib, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka sahlah puasa kita. Tapi kadang-kadang kita banyak membuat perkara-perkara yang kadang-kadang membolehkan puasa kita tu, antaranya membatalkan pahala. Bukan batalkan puasa, pahala kita tak ada puasa. Macam mana nak datang pahala puasa? Kadang-kadang puasa tapi lawan Allah semacam, puasa tapi tak semayang, puasa tapi semayang lewat sangat, puasa tapi kadang-kadang aurat tak jaga, puasa terhaka kepada ibu bapa, lawan cakap mak ayah, puasa tapi melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala tak suka. Jadi puasa setakat sah saja, maka tak mendekatkan jarak dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh jarak dengan Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ni nak hampir kepada Allah, makin hampir pada Allah. Patutnya makin lama hidup makin dekat dengan Allah. Makin lama hidup makin dekat dengan Allah.
Tapi tak, ada orang makin jauh dengan Allah. Prestasi kita saat sakaratul maut bergantung dengan jarak kita dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, pasti prestasi dia saat mana malaikat nak cabut nyawa dia berada dalam keadaan yang sangat baik. Sebab apa? Dia makin dekat dengan Allah. Bagi orang yang jauh dengan Allah, macam mana prestasi dia nak baik saat sakaratul maut? Dia jauh dengan Allah. Lawan cakap Allah, dak erti dengan Allah. Muka dak malu dengan Allah. Allah bagi semua sekali pada kita. Allah bagi Ramadan pada dia, tapi tak bersyukur dengan kehadiran tersebut. Maka prestasi macam mana nak baik saat sakaratul maut? Malaikat nak cabut nyawa dia, macam mana prestasi nak baik sedangkan saat tersebut dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita ada waktu. Allah dak tanya kepada kita siapa kita. Allah dak tanya status kita, kerja benda, mu cikgu, mu nega, mu kerja JKA, mu kerja benda sekalipun. Allah Subhanahu wa taala dak tanya. Mu ustaz sekalipun, peluang nak masuk syurga Allah, Allah Ta'ala bagi peluang yang adil, yang sama kepada semua sekali. Allah Ta'ala tak pilih bangsa, sebab bangsa pun Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala tak pilih kerja, sebab kerja pun Allah tentukan. Maka Allah Ta'ala bagi peluang yang sama masuk, yang mana membezakan manusia, iaitu sifat ketakwaan dia kepada Allah. Maka ini je membezakan manusia. Seorang yang tampak susah tapi takwa kepada Allah, dia lebih baik pada pandangan Allah daripada orang yang kaya tapi degil dengan Allah. Begitu juga dengan orang yang kaya, orang yang banyak harta tapi takwa kepada Allah tinggi, maka dia pasti lebih baik daripada orang yang susah, yang miskin tapi tak dengar cakap Allah Subhanahu wa taala. Susah, miskin pada waktu yang sama, tak dengar cakap Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang nak masuk syurga sama. Wasari'u ila maghfirah, kata Allah. Segera menuju keampunan pada Allah. Segera menuju keampunan daripada Allah. Jangan lewat-lewat, jangan tangguh-tangguh. Sifat tangguh dalam melakukan kebaikan ini satu sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hitung diri kita, tengok diri kita. Tengok diri kita. Tengok diri kita, jangan jadi puasa ni sama macam puasa tahun lepas kau. Puasa pagi sahur, siang tak makan, tak minum semua, malam buka. Kemudian begitulah sampai habis gitu. Ni pula sekarang ni kadang-kadang kita lihat melepaskan peluang tarawih. Dah tarawih macam ustaz, dia kata masjid surau pun tak buka. Masjid surau tak buka, tak ada masalah. Tarawih kat rumah boleh. Seorang boleh. Kalau tak reti nak baca selawat semua, tak pandai semua ustaz, antara tu tak apa. Buat 2 rakaat. Dah suruh tak baca ustaz, reti keluar Allah je. Keluar Allah je faham. Buat 8 pun boleh, 20 keluar Allah daripada mula sampai habis keluar Allah. Boleh. Tak ada masalah. Buat permulaan tahun ni lah. Tahun depan jangan keluar Allah lagi. Tambah sikit. Maka boleh melepaskan peluang yang besar. Maka orang kata sunat je ustaz, jangan berbesar. Betul, sembahyang tarawih itu sunat, tapi sunat yang sangat special sebab dia hanya ada pada bulan Ramadan. Sunat yang sangat special sebab dia ada Ramadan je. Bulan lain tak boleh buat solat tarawih. Amalan-amalan yang dibuat dalam bulan Ramadan ini, bulan lain boleh buat lagi. Sedekah boleh, zakat boleh, apa lagi, baca Quran boleh, solat witir boleh, solat witir hari lain, semua. Puasa sunat ada lagi, tapi solat tarawih sahaja yang hanya dikhususkan dalam bulan Ramadan. Dia special sikit. Ganjaran besar, ya, ganjaran dia besar, bagus ganjaran dia, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali diingat, besar mana pun ganjaran solat tarawih, maka pasti dia tidak dapat tanding, dia tidak dapat menandingi, mengatasi solat subuh kita. Solat subuh kita kadang-kadang kita bergaduh tarawih 8.20,
Dekat rumah ni ikut mu lah. Rumah mu nak buat 20 boleh, nak buat 8 boleh, ya. Tapi 20 sekali pun bagus, 8 pun bagus. Tapi sudah pasti dia tak dapat ganti dengan 2 solat subuh yang kadang-kadang penuh kita lalaikan. Auzubillah. Sebab sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi upgrade. Hidup kita ni kena lebih baik. Hari ni baik lagi pada semalam. Baru betul. Jangan dulu rajin. Masa sekolah dulu rajin. Pergi surau rajin masa sekolah. Masuk universiti malah dah sikit. Kemudian dah kerja, dah nikah, makin malah. Tak kena cara macam tu. Begitu juga dengan golongan perempuan. Masa sekolah bapak lawanya pakai tudung, labuh tudung ni, aurat sempurna. Masuk universiti makin singkat, makin singkat. Okey lagi. Keluar kerja beranak, makin teruk pula jadi. Maka kehidupan tersebut bukanlah kehidupan yang mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kena dengan apa yang Allah minta. Seperti mana yang kita mulakan sebentar tadi, seperti mana yang kita cakap pada mula-mula tadi, makin lama makin hidup, makin sempurna kita agama kita. Makin lama hidup, makin sempurna agama, makin reti nak bersyukur kepada Allah. Jangan makin lama hidup makin teruk dengan Allah, makin lama hidup makin jahat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi sikit-sikit kita dengar pagi ni peringatan. Sama-sama kita beri peringatan. Peringatan ini tanfa'ul mu'minin. Zakir, Allah Ta'ala suruh beri peringatan. Peringatan ini membawa keuntungan, membawa kebaikan pada orang beriman kepada Allah. Maka tu sahabat-sahabat sekalian, membawa kebaikan pada orang beriman pada Allah. Golongan-golongan beriman, golongan tak beriman beri tazkirah, cakap macam mana pun tak jadi benda. Tapi kerja kita nak beri peringatan, semua kita nak beri peringatan. Tapi bagi bergolongan orang yang tak beriman kepada Allah, mu cakap macam mana sekalipun, mu tegur macam mana sekalipun, maka dia tak dapat kebaikan daripada apa yang orang cakap. Maka kita ambil lah, kita doalah pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kita mampu melafazkan di akhir hayat kita kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan mak kita di syurga Allah. Allah satukan kita dengan abah kita di syurga Allah. Allah satukan kita dengan pasangan hidup kita dan anak-anak kita, adik-beradik kita di syurga Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, selamatkanlah mak kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Selamatkan mak kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Kami penuh tumpang dalam rahim mak kami 9 bulan 10 hari ya Allah. Sakitnya mak kami waktu mengandungkan kami, tapi sakit derita itu mak kami simpan dan rahsiakan hingga akhir hayat mereka ya Allah. Mereka tak cerita pun kepada kami. Ya Allah, ya Rahman Rahim, selamatkan abah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Abah kami yang banyak susah untuk membesarkan kami ya Allah, yang pernah lapar untuk memastikan kami kenyang ya Allah, yang tidurnya tak banyak untuk memastikan kami tidur lena ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, selamatkan pasangan hidup kami dan anak-anak kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Kau yang mencipta kasih ya Allah, Kau yang mencipta sayang, Kau yang lebih tahu betapa kasih dan sayang seorang ayah dan ibu pada anaknya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau izinkan kami ya Allah makan di akhirat di syurga-Mu ya Allah dengan ibu kami yang suap makanan dalam mulut kami ya Allah, seperti mana mak kami pernah suap kami waktu hayat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, Kau izinkan kami untuk memeluk tubuh ayah kami ya Allah, seperti mana kami peluk tubuh ayah kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, Kau izinkan kami ya Allah untuk mencium anak kami ya Allah, seperti mana ya Allah kami cium anak kami sewaktu di dunia ini ya Allah. Kau satukan kami dalam syurga-Mu ya Allah, setelah Kau pisahkan kami dalam pertemuan yang sangat singkat di dunia ini ya Allah, agar Kau satukan kami ya Allah, pertemukan kami ya Allah dalam pertemuan yang abadi di syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.